Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya Tuan Imam, para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, antara benda yang perlu kita syukuri ialah kita didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah bagi umatku di awal pagi hari mereka. Jadi alhamdulillah, pada pagi subuh yang indah dan barakah ini, kita tergolong dalam golongan yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berkat ini benda yang penting, dan berkat benda yang makin hilang lagi-lagi di akhir zaman. Akan tetapi berkat ini boleh kita cari bagaimana, antaranya dengan kita bangun di awal pagi. Bab kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kata penting dan pentingnya berkat ini, kalau kita lihat dalam Quran, Allah sebutkan banyak kali perkataan berkat dan dalam bentuk yang berbeza. Yang pertama ada Allah sebut dalam bentuk tabaraka dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua ada Allah sebut dalam bentuk barakna dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Itu semua berkat maksudnya. Ada lagi Allah sebut dalam Quran mubarak, lailatun mubarak, malam yang diberkati diturunkan Quran. Jadi dalam Quran Allah sebut tentang berkat banyak kali dan dalam bentuk yang berbeza. Kenapa begitu? Kerana kata ulama, yang pertama menunjukkan berkat tu penting, sehinggalah Allah bagi tahu kita banyak kali dalam Quran. Yang kedua, Allah sebut dalam bentuk yang berbeza untuk menarik perhatian kita. Macam kita lah bang, dengan akak di belakang. Kita kalau dah lama kahwin, kita panggil suami kita abang, abang, abang. Tahun pertama kahwin dia panggil. Tahun pertama kita kahwin, sekali panggil, sekali nyahut. Abang, ya. Tapi kalau dah 10 tahun kahwin, 10 kali panggil, belum tentu nyahut. Abang, 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 abang. Tak nyahut orang tua tu. Tapi kalau kita guna kaedah Quran, bagaimana kita pelbagaikan variasi. Daripada abang, kita tukar kepada abe. Oh Allah, abe ku yang comel gak, pandai sini. Kan? Paling dia, bila pula aku kahwin dengan orang Kelantan ni? Maksud sama je, abang, abang lah. Abe, abang juga. Cumanya kita panggil style orang Kelantan. Macam juga contoh, kita cakap dengan bini kita, I love you. I love you ni tak adalah benda paling sweet dalam dunia. Orang yang tak pandai pun dalam bahasa Inggeris pandai I love you. Jadi I love you ni walaupun perkataan paling sweet kita ucapkan kepada isteri kita, namun kalau banyak kali diungkapkan, diulang banyak kali, orang akan jadi bosan. Tahun pertama kita kahwin, yang I love you. Pagi, petang, siang, malam kita rotip, I love you, I love you, I love you. Masuk tahun kedua, bini kita bosan. Bang, takkan I love you je? Takkan itu je yang dibelajar masa sekolah dulu?
Nampak benar bodohnya katanya. Jadi kita pun tukar. Kita panggil I love you, isteri kita buat tak layan. Kita tukar. Baby, I fall in love with you. Oh, dia dengar begitu, meremang bulu walaupun tak ada bulu dia. Sebab apa? Sebab dia rasa pelik. I love you, saya sayang awak. I fall in love with you, saya jatuh cinta kepada awak. Benda sama je. Tapi kita ubah dari sudut perkataan, dari sudut ungkapan, supaya apa? Orang lebih suka dengar dan lebih fresh perkataan tersebut. Jadi begitulah dalam Quran, Allah sebut berkat banyak kali dalam bentuk yang berbeza untuk menarik perhatian kita sebagai pembaca. Lagi-lagi manusia, dia ada satu sifat mudah bosan dalam kehidupan. Dan Alhamdulillah pada pagi yang indah dan subuh ini, kita ingin menyambung kembali perbincangan kita berkenaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita buat majlis Maulid? Kenapa kita adakan kuliah berkenaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak dapat tidak untuk kita meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sebut tentang redha, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak kita perlukan kepada redha Allah. Sebab itu bila mana kita masuk ke dalam syurga, Allah tanya kepada penghuni syurga, "Maza turidun?" Wahai penghuni syurga, apakah lagi yang engkau mahukan? Setelah di dunia aku bagi kepada engkau pelbagai nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung segala nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka tak dapat kau nak hitung sebab terlampau banyak. Kemudian kau dimasukkan pula ke dalam syurga. Aku advancekan lagi nikmat kepada engkau. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa lagi nikmat yang boleh memuaskan kamu, wahai penghuni syurga? Rupa-rupanya manusia ini tidak akan pernah puas selagi mana dia belum dapat satu nikmat, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata penghuni syurga, kami mahukan redha-Kah. Kami mahukan satu lagi nikmat yang boleh memuaskan kami, iaitu redha kamu ya Allah. Kalau kita perasan, kadang-kadang ada tok imam kita doa dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu redha-Mu dan syurga. Kenapa kata ulama disebutkan redha terlebih dahulu, yang kedua baru syurga? Sebab bila mana Allah redha kepada kita, automatically syurga akan datang kepada kita. Sebab itu hari ini benda yang perlu kita kejar ialah redha Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ialah bagaimana untuk kita dapatkan redha Allah ketika di dunia. Kata Nabi, kalau engkau nak dapatkan di syurga, dapatkan dulu di dunia. Persoalannya bagaimana? Nabi ajarkan kepada kita dalam satu hadis, innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Kata Nabi, ada 3 perkara yang bila kita buat Allah suka, Allah redha. Dan ada 3 lagi perkara jikalau kita buat Allah murka, Allah tak suka. Yang pertama ialah benda yang cukup Allah suka kalau kita buat, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah tanpa ada sebarang syirik. Sebab itu syirik ini kata Imam As-Sanusi dalam kitab Al-Muqaddimat, ada 6 bahagian ataupun 6 jenis syirik. Yang pertama, syirik istiqlal, iaitu menetapkan adanya 2 Tuhan atau lebih yang berlainan, seperti akidah Majusi. Orang yang berakidah Majusi, kita gelar dia sebagai syirik istiqlal. Yang kedua, syirik tab'id. Syirik tab'id menyatukan Tuhan daripada beberapa oknum, seperti akidah Trinity agama Kristian. Orang yang beragama Kristian, kita panggil dia syirik tab'id. Yang ketiga, syirik takrib. Syirik takrib beribadah kepada sesuatu
selain daripada Allah dengan niat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, syirik taklid, beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain. Ni ramai juga ni. Sebelum pergi Mekah, bila tahiyat akhir, tangan dia elok tak bergerak. Stay je, istiqamah je. Tapi bila mana pergi Mekah, pergi Madinah, balik semula ke Sarawak, bila tahiyat akhir, banyak bergoyang daripada duduk diam. Kita solat tapi dia, kita pun tak khusyuk. Habis solat, kita tanya, Man, dulu sebelum kau pergi Mekah, elok kau diam tangan kau. Sekarang bila balik Mekah, banyak goyang pula. Kita pula keliru. Main TikTok ke kat Mekah? Kan? Banyak goyang. Dia kata sebab aku pergi Mekah, aku tengok orang belah sana, orang Arab, Pakistan, India dan sebagainya. Bila mereka tahiyat akhir, mereka gerakkan tangan. Aku tengok macam syok tu, aku tiru tu. Kan? Makna kata dia tak ada dalil pun. Dia kata, oh ini sebab Nabi buat. Dia tak tahu pun. Dia banyak mengikut orang. Orang angkat atas, dia angkat atas. Orang goyang, dia goyang. Jadi, itu disebut sebagai syirik taklid. Jadi, kata para alim ulama' secara ijma' kesepakatan, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 syirik yang saya sebutkan tadi jatuh kepada kufur, kafir. Kalau kita buat. Adapun yang nombor 5 disebut sebagai syirik asbab. Syirik asbab ni ialah menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat, seperti berpegang bahawa manusia makan, manusia kenyang kerana makan. Ini kata ulama' ikut kepada niat ataupun ikut kepada perincian. Contoh, kalau dia kata, Din, aku kenyang sebab roti, sebab nasi, bukan sebab Allah, maka jatuh juga kepada kufur. Adapun perbualan kita pada hari ini, biasalah orang kata, Din, kenapa kau sendawa panjang? Mana tak panjang, baru telan kambing 2 ekor tadi. Itu biasalah. Tapi kalau betul-betul i'tikad, aku kenyang kerana kambing, bukan Allah kenyangkan aku, maka jatuh juga kepada kufur. Dan yang terakhir, syirik agrad, iaitu beramal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu kita terlibat, ataupun dalam bahasa agama disebut sebagai riak. Ada orang mula-mula datang pakaiannya biasa, tapi bila mendengar akan ada pemilihan nak dilantik sebagai tok imam, sebagai pengurusi masjid dan sebagainya, dia pun tukar. Daripada pakai pagoda, dia pakai jubah. Datang ke masjid, tertukar kita dengan tok imam. Pakai jubah bukan setakat sehelai, 2 helai. Jubah luar, jubah dalam. Serban bukan setingkat, 4 tingkat. Itu kalau solat begini kepala tu. Berat. Ridak pula belah kanan. Kayu sugi bukan sebatang, 2 batang dalam poket. Orang tengok, ini Habib ke ni? Lah, Din rupanya, kata dia. Sebab apa? Sebab dia kata, sini ustaz, kalau nak jadi pengurusi, kena pakai jubah. Kalau pakai serban, dapat 2, pengurusi dan tok imam. Allowance pengurusi, allowance tok imam. Dia bukan sangat nak pegang jawatan tu, dia nak allowance tu. Jadi ada orang dia buat kerana menunjuk-nunjuk ataupun ingin menunjukkan yang dirinya baik di hadapan orang ramai, maka ini disebut sebagai syirik agrad. Adapun syirik agrad ini, kata ulama', tidaklah jatuh kepada kafir ataupun kufur, hanya dianggap sebagai maksiat dan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini benda yang paling Allah suka, kata Nabi, dalam apa jua urusan ibadah yang kita buat, tak ada sebarang syirik. Syirik besar maupun syirik yang kecil, iaitu riak tadi. Kalau tak ada, Allah cukup suka. Kalau kita tengok masyarakat kita akan mula jatuh kepada syirik ketika bila? Kebanyakan ketika susah. Kebanyakan. Bila susah dari sudut ekonomi, bila sakit dari sudut kesihatan, kebanyakan akan mula jatuh kepada syirik. Kita sakit teruk, datang sahabat kita nasihat, ni Pak Man, saya tengok Pak Man ni dah teruk sangat, pergilah jumpa doktor pakar. Kita pun jumpa doktor pakar. Kata doktor pakar, betul dah teruk pakcik ni, tak apalah saya bagi ubat. Kita makan ubat seminggu tak sembuh juga. Datang sahabat yang lain, ginilah Pak Man, cubalah jumpa Ustaz Syifat, kot-kot diganggu ataupun kena gangguan jin dan sebagainya. Kita pun pergilah Ustaz Syifat.
Ustaz Syifat kata tak apalah saya bacakan Yasin dekat air. Bila baca Yasin dekat air, kita minum seminggu tak pulih juga. Last sekali datang sahabat kita yang tak pernah pergi masjid, dia datang, dia kata ginilah Pak Man, kalau Pak Man dah jumpa Ustaz Syifat tak sembuh, jumpa doktor pakar tak pulih, Pak Man ikut saya lah. Ke mana pula? Saya ada kawan yang boleh melihat, saya ada kawan yang boleh menengok ini penyakit apa. Siapa kawan kau? Ikut je lah. Tengok-tengok dibawa pergi jumpa Tok Dukun. Sampai rumah Tok Dukun, kata Tok Dukun, Pak Man tak payah bagi tahu, saya dah tahu dah kenapa Pak Man datang sini. Kita pun mula rasa takjub. Wah, ini sudah bagus. Doktor kena bagi tahu penyakit baru doktor tahu. Dukun tak payah bagi tahu, dah tahu dah. Wah, ini cukup bagus ini orang. Kita pun mula. Kata Tok Dukun, apa penyakitnya? Kita pun bagi tahu balik. Kita bagi tahu Tok Dukun saya gini. Tak apa, jangan cerita sampai habis, saya sudah tahu. Padahal memanglah kalau orang jumpa dukun, orang jumpa doktor, memanglah orang tu orang sakit. Mana ada orang sihat jumpa doktor? Kita sebab sakit, kita tak boleh fikir panjang, kita pun percaya. Kata Tok Dukun, ini kalau masalah gini senang je. Awak makan buah mangga 3 hari, sembuhlah. La ilaha illallah. Dia kata mangga, kalau pergi jumpa doktor kena makan ubat pahit bukan manis. Tapi kalau jumpa Tok Dukun, makan mangga, seronok member tu. Oh, makan mangga hari-hari sakit pun tak apa, kata dia. Dia beli mangga, makan, tengok-tengok sembuh. Dia pun percayalah inilah kekuatan dukun. Padahal dukun ni minta bantuan jin. Jadi kita hari ini mudah jatuh kepada syirik jikalau kita susah, jikalau kita sakit. Sebab itu hari ini kita kena sihat dan kita kena kaya. Saya didatangkan oleh jutawan-jutawan Bintulu. Ada saudara Ijul dan juga saudara apa namanya? Daniel. Jadi hari ini tuan-tuan, kita kena sihat. Sebab orang sihat insya-Allah susah untuk jatuh kepada syirik. Dan orang kaya insya-Allah susah jatuh kepada syirik. Tapi kalau kita sakit dan kita susah, kebanyakan, tak semua, kebanyakan akan mudah jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kata Nabi, kalau tak ada unsur syirik dalam apa jua urusan ibadah kita, Allah cukup suka. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh pada tali Allah, iaitu Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini ramai orang yang duk persendakan agama, bukan hanya Nabi, duk persendakan agama kita. Kalau dulu yang duk persendakan agama kita mungkin orang yang bukan Islam dan kita marah. Tapi yang paling kita marah hari ini, yang persendakan agama ialah orang kita sendiri, orang Islam. Macam di Semenanjung viral baru-baru ni, tak baru jugalah, dah lama. Ada seorang tu, tuan-tuan tengok tak video, yang dia masuk ke kelab komedi, dia elok pakai tudung, elok pakai baju kurung, kemudian dia berucap, tak lama dia berucap, dia kata saya ni pernah hafal Quran 15 juzuk. Habis dia berucap, dia buka tudung, dia buka baju. Tengok tak video tu? Tengok kan? Jadi itu orang Islam yang mempersendakan agamanya sendiri. Jadi kita sebagai orang Islam kena marah. Ramai di kalangan kita yang bila tengok video tu, dia marah. Saya tanya pakcik, kenapa pakcik marah tengok video perempuan tu? Dia kata, mana tak marah Ustaz, video ni durasi dia 15 saat. 10 saat pertama elok gambar videonya clear. Tapi bila masuk saat ke-11, dibela-belakan gambarnya. Itu yang saya marah tu. Rupanya dia nak tengok saat perempuan tu buka baju. Dia kata masa dibuka, kenapa dibelakan? Orang biar je lah clear sampai habis. Maknanya dia marah bukan sebab agama, sebab perempuan tu. Dia nak tengok perempuan tu buka baju. Pakcik tu mati bini, patutlah katanya. Jadi ada orang marah sebab lain. Tapi kalau orang yang pertahankan agama di akhir zaman, selain orang yang persendakan agama di akhir zaman, maka orang ini kata Nabi, cukup Allah redha dan cukup Allah suka dalam kehidupan dia. Jadi hari ini kalau kita tak nak goyang dalam pegangan agama kita, peganglah kepada dua perkara, Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cuma Quran dan hadis ini kita perlu memahami dengan pemahaman yang betul. Cara kita nak faham tak dapat tidak kena ada ulama yang tolong ajarkan kepada kita. Kita hari ni kalau baca Quran, baca boleh, tapi kalau nak memahami belum tentu boleh. Dan kalau kita faham pun pemahaman kita pemahaman yang salah. Sebab itu perlu kita datang ke masjid, datang ke mana-mana kuliah ilmu, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Selain jangan syirik, berpegang teguh kepada agama, nombor dua. Yang ketiga wala tafarraqu, kata Nabi, jangan kamu berpecah belah. Sebab hari ini orang Islam banyak yang berpecah belah atas faktor-faktor yang pelbagai. Yang pertama sebab politik. Dulu masjid ni ramai ustaz, tapi sejak nak PRU ataupun lepas PRU ni ustaz, kurang jemaahnya. Kita tanya jemaah lain, Pak Mat kenapa tak datang masjid ni? Dulu hijau ustaz, sekarang hitam, tu malas datang. Dulu hijau, sekarang hitam, malas. Yang mana faham, tak faham lantak engkau. Kan? Ada orang sebab politik, kenapa tak solat jemaah dengan tok imam depan tu? Dia golongan pink ustaz. Saya orang malas gitu pula. Padahal bacaannya sama, Fatihah dibaca, tahiyat akhir dibuat. Mana ada disebut parti dalam solat? Ada Allahu Akbar? Tak ada. Tapi sebab kita ni dada kita sempit, fikiran kita sempit, maka kita tak datang masjid, kita tak datang solat jemaah yang bilangan pahalanya kata Nabi dilipat kali gandakan. Sebab apa? Disempitkan dengan pemikiran kita yang kolot. Sebab itu hari ini ada orang Islam berpecah kerana politik. Yang kedua, orang Islam banyak berpecah kerana mazhab. Kenapa tak solat belakang tok imam kita tadi? Tok imam mungkin bid'ah pula. Kenapa pula bid'ah? Yalah angkat tangan doa baca kunut. Orang kita ni dua je, bid'ah, yang kedua haram. Dua tu je. Mengaji 40 minit itu pun terlelap banyak. Keluar-keluar masjid bid'ah haram, bid'ah haram. Sebab itu hari ini kita kena lapangkan dada. Selagi mana imam kita, jemaah kita, masjid kita tak buat perkara-perkara yang luar daripada syariat Islam, maka kita join walaupun berbeza pemahaman politik. Sebab apa? Bila mana kita tak berpecah antara jemaah, antara masyarakat di Bintulu, Allah turunkan redha dalam masjid kita. Bila Allah turunkan redha, kita nak contoh, nak membina lebih baik masjid, orang suka sumbang, senang dapat sumbangan. Bila mana contoh tempat lain berlaku, contoh mungkin gempa bumi, banjir dan sebagainya, tempat kita tak kena. Sebab Allah redha, Allah kata aku jaga penduduk Bintulu ni, jemaah mereka, perpaduan mereka utuh. Walaupun datang badai politik, badai mazhab, mereka tetap utuh. Aku jaga tempat lain banjir, tempat ni tak banjir. Sebab apa? Perpaduan. Sebab itu hari ini jangan kita berpecah belah, kita berlapang dada. Contoh kalau nak mengundi, kita bagi tahu dekat kawan kita, Din, kita sekarang dalam dewan mengundi. Kau nak undi apa, lantak engkau lah. Aku pun nak undi apa, lantak akulah. Yang penting, Din, kau nampak pintu keluar depan tu. Bila kita keluar daripada dewan ni, kau belanja aku makan. Kan? Tapi dalam ni kau nak undi apa, lantak engkau lah. Aku pun tak kisah, dan kau pun tak kisah aku undi apa. Tapi Din, bila kita keluar daripada dewan ni, kita sahabat balik. Kau belanja aku makan. Contoh. Sama juga dalam bab ibadah. Ni, Wan, kau nak angkat tangan baca kunut ke? Kau tak nak baca kunut ke? Kau nak tahlil ke? Kau tak nak tahlil ke? Lantak engkau lah. Yang penting, Wan, kalau kau nak kunut, kau angkat tangan. Kalau kau tak nak kunut, kau letak tangan. Orang lain angkat tangan, kau tak payah angkat tangan. Tapi bila imam sujud, kau sujud lah. Jadi itu orang belajar. Kalau orang yang tak belajar, orang angkat tangan, dia mufarakah. Malas aku masuk neraka geng-geng ni. Dia pun balik. Tapi kalau orang belajar, orang angkat tangan, dia biar je. Tunggulah. Aku pemahaman aku tak buat kunut. Dia tunggu je lah. Tapi bila imam dah sujud, baru dia sujud. Itu orang yang berlapang dada dan orang yang belajar ilmu agama. Sebab itu hari ini jangan kita berpecah belah. Macam mana ni ustaz?
kita nak bagi jemaah masjid kita utuh balik. Kita nak bina hubungan adik-beradik kita utuh balik. Macam mana? Cara dia ialah buat makan. Buat makan-makan. Sebab bila kita buat makan, yang pertama Nabi sebut dalam banyak hadis, jalan mudah nak ke syurga, bagi orang makan. Yang kedua, bila kita bagi orang makan, satu nikmat yang lain kita akan dapat keberkatan selain redha Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallah yubarik lakum fih. Hendaklah kamu makan bersama-sama, wadhkuru smallah, sebut nama Allah, yubarik lakum fih, maka akan turun berkat dalam hidangan kamu. Jadi kita buat makan-makan. Sebab makan-makan dia boleh menggelapkan pemikiran kita. Orang yang kuat pemahaman politik, dia akan datang juga kalau ada makan. Tuan-tuan, contoh nak buat ceramah perdana sempena Maulidur Rasul, kita nak panggil ustaz-ustaz selebriti, kosnya mahal. Tapi kita panggil ustaz kampung lah kalau bahasa kasar dia. Kita panggil Ustaz Saleh. Ustaz Saleh, boleh tak tolong ceramahkan dekat masjid kami tentang Maulidur Rasul? Kata ustaz, saya boleh je, tapi takutlah jemaah tak ramai datang. Tak apa ustaz datang je ceramah. Tengok bila Ustaz Saleh ceramah, 1000 orang datang, penuh masjid. Ustaz Saleh pula berdebur nak ceramah. Tanya jemaah, ni Kak Nap datang ni sebab kenal Ustaz Saleh ke? Sebab nak dengar ceramah Ustaz Saleh ke? Kata Kak Nap, saya datang bukan nak dengar sangat pun, saya pun tak kenal Ustaz Saleh. Habis datang sebab apa? Tak adalah, tengok ada poster yang viral baru ni, dia tulis kambing bakar 3 ekor kat bawah tu. Tu datang tu. Makna kata apa? Kau panggillah penceramah macam mana pun, yang low class lah kalau bahasa kasar dia, orang tak kenal pun, tapi kalau ada makan, ramai orang datang. Sebab apa? Sebab orang ni kalau makan, dia tak fikir dah lantak kau lah, kau nak kunut ke, kau nak warna itu ke warna ini. Aku kalau makan, aku lupa dah semua tu. Jadi makanan ni dia boleh mendudukkan kita. Walaupun kau pemahaman ini, kau pemahaman itu, tapi sebab ada makanan di tengah-tengah, dia akan satukan kita. Aidit kata hijau, lantaklah hijau ke hitam ke, yang penting kambing, kata dia. Tengok, sebab makan. Cuba tak ada makan, tak datang dia. Jadi bila kita buat makan, orang suka datang. Tapi ustaz, kami AJK dah buat makan dah, tak datang juga orang. Buat makan apa? Roti canai ustaz. Telur ke kosong? Kosong. Oh, patut orang tak datang. Dah lah kau buat roti canai, telur pula tu. Jadi kita kalau nak buat makan-makan, tengok audien ataupun siapa yang kita nak tarik. Tuan-tuan nak tarik orang muda datang ke masjid, buat makanan KFC, McD, Starbucks, confirm orang muda datang. Nak tarik budak-budak, buat aiskrim, buat jajan, datang budak-budak. Nak tarik orang yang pernah muda, buat kambing bakar. Saya sebut di mana-mana masjid pernah muda. Kalau tua takut terasa pula. Ustaz ni kau jangan panggil lagi dah. Dia kata tua terasa aku, kata dia. Jadi ikut ustaz, kami nak buat program untuk budak-budak. Macam mana nak bagi budak-budak suka datang, buat aiskrim. Kami nak tarik orang muda datang ke masjid, makanan apa yang suka mereka makan, buat ais Starbucks, KFC, McD. Datang orang. Masjid di tempat saya, Masjid Puncak Alam namanya. Masjid tu besar, bukanya luas, tariknya panjang, besar. Tapi kalau bulan Ramadan penuh, tak cukup tempat. Ada orang yang solat di bawah. Sebab apa? Penuh. Saya kata hebat betul masjid ni. Rupanya masjid tu kalau dia bagi makan, makanannya McD, KFC. Makna kata jemaah kat situ kena rasuah dengan masjid tu. Dibagi McD, dibagi macam-macam lah makanan yang mahal-mahal. Jadi orang suka datang ke situ. Jadi hari ni kita buat makan-makan. Itu kalau nak tarik jemaah. Kalau kita nak tarik adik-beradik, mungkin kita bergaduh, ustaz, kami baru ni bergaduh sebab harta pusaka ayah kami. Maka nak utuhkan balik, buat makan-makan. Ajak Kak Angah kita, Pak Long, Pak Tam kita dan sebagainya. Supaya apa? Kita eratkan kembali hubungan adik-beradik dan juga jiran tetangga. Jadi itu 3 perkara kata Nabi yang bila kita buat Allah cukup suka. Dan 3 lagi perkara
kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila kita buat Allah murka. Tadi suka, ni murka. Yang pertama ialah qila wa qal, ataupun dalam bahasa kita viral, memviral. Jadi kata Nabi, Allah cukup tak suka kalau kita ada perangai qila wa qal, viral, memviral. Allah cukup tak suka. Sebab bila mana kita suka viral, lagi-lagi benda yang tak pasti lagi, dia akan membuat satu fitnah, yang mana fitnah itu dia boleh memecah belahkan masyarakat kita. Tuan-tuan on the way nak ke masjid, lalu satu kedai nombor ekor. Tahu kan nombor ekor kan? On the way nak ke masjid, lalu kedai nombor ekor. Bila kita tengok ke arah kedai nombor ekor, kita lihat ada satu orang pakai jubah, elok beratur, barisan nombor 3 nak beli kedai, nak beli nombor ekor. Kita pun pelik. Jarang tengok orang beratur dalam kedai nombor ekor pakai jubah. Selalu pakai seluar pendek, pakai pagoda. Ini pakai jubah siap. Oleh macam haji ni. Kita pun parking tepi, kita pun pergilah dekat kedai nombor ekor, kita tengok dari dekat. Siapa mamat yang pakai jubah beli kedai nombor ekor ni? Tengok. Ini Tok Bilal kita ni, Haji Syarakawi. Aku tak boleh. Kalau jemaah biasa beli nombor ekor, okey lagi. Ni Tok Bilal. Tok Bilal ni panggil orang. Tak boleh. Dia pun ambil phone, ambil gambar, ambil video. Kau siap Tok Bilal, aku viralkan dalam grup padan muka kau, kena pecat kau nanti. Kita pun ambil gambar, ambil video, hantar dalam grup jemaah masjid, hantar dalam grup perumahan. Grup dalam jemaah masjid tengok, ni siapa pula man kau hantar gambar ni, elok-elok pakai jubah dalam kedai nombor ekor. Kau zoom lah, tengok dari dekat siapa. Kita pun zoom. Ini Haji Syarakawi ni, Bilal masjid kita ni. Dia buat apa kat kedai nombor ekor? Mana aku tahu. Jadi orang pun bila dah tengok Haji Syarakawi punya gambar, pemikiran orang akan mula berubah. Nanti bila solat Zuhur, datang Haji Syarakawi nak azankan solat Zuhur, jemaah yang ada dia akan pandang sinis. Kau tengok tu, dia mai dah, dia datang dah. Siapa pula? Bilal Eko. Dapat gelaran baru, Bilal Eko. Padahal kalau kita tak fitnah, apa salahnya daripada kau berhenti motor, kau ambil gambar, kau viralkan? Apa salahnya kau berhenti, kau tunggu sekejap sampailah Haji Syarakawi keluar. Bila Tuan Bilal kita keluar, kita tanyalah, ni Haji Syarakawi, tak boleh lah macam ni. Haji Syarakawi Tok Bilal. Kan kau, kalau orang nampak, orang kata apa pula? Kata Haji Syarakawi, aku sebenarnya nak beli stem. Aku masuk kedai nombor ekor tadi, sampai depan kaunter, Amoy itu tanya, abang mau beli apa? Saya pun cakap lah, saya nak beli stem. Kata Amoy itu, sorry, ini kedai nombor ekor. Kalau nak beli stem dekat pos laju, pos laju sebelah kedai nombor ekor. Tok Bilal kita umur 80 dah, mata tak nampak sangat dah. Dia tersalah baca, dia ingat itu pos laju punya kedai nombor ekor, dia pun masuk lah. Jadi tersalah beli. Habis Haji beli lah. Ya, dah terbeli rezeki kata dia. Tunggulah, dapat-dapatlah kata dia. Kan? Dia belajar, dia kata tak apa Ustaz, kalau terbeli tak apa, tertengok tak apa. Dia pun simpan nombor ekor tu. Jadi kita daripada kita ambil gambar, kita viralkan, kita sabar. Rupanya Haji bukan nak beli sangat pun, bukan nak beli, tertukar kedai. Aku ni rabun tak nampak, ni aku nak pindah masuk kedai sebelah. Jadi bila kita tahu dan kita bertanya tabayyun, tak akan jadi fitnah yang boleh memecahkan masyarakat. Sama juga orang perempuan di belakang. Kadang-kadang mak-mak kita, akak-akak kita datang ke masjid bawa handbag. Bawa handbag tak cabut tag harga. Orang perempuan ni kalau beg murah dia cabut tag harga. Tapi kalau beg mahal tak cabut je. Dia pun datang ke masjid, kawan dia tengok, amboi, mahal betul beg Kak Leha ni. Dia pun tengok tag harga 2 juta. Terbeliak dia. Dia pun mulalah sembang dengan kawan dia. Ni Kak Nap. Kak Nap mana? Kak Nap isteri bendahari. Beli beg 2 juta. Patutlah duit masjid tak cukup memanjang. Rupanya dia beli, guna duit masjid tu, beli beg 2 juta tu. Kita sebelum nak percaya, kita sabar. Habis solat, jumpa Kak Nap. Ni Kak Nap,
Jemaah perempuan yang lain dah bising dah, kata Kak Nak guna duit masjid daripada suami Kak Nak yang bendahari tu beli beg berjuta-juta. Jadi saya nak tanya, betul ke? Kata Kak Nak, betul, aku beli beg 2 juta. Amboi Kak Nak, mahal betul. Beli di mana Kak Nak? London. Bukan. Habis Endon je katanya. Oh, Endon. Kalau Endon baru 2 juta rupiah. 2 juta rupiah baru 800. Kita pun boleh beli. Jadi kalau kita sabar, kita tak viralkan, maka tak jadi fitnah. Tapi kalau kita tak sabar dan kita viral, orang akan pandang buruk. Kau janganlah pergi berkawan dengan isteri bendahari masjid, menggunakan duit masjid untuk kebahagiaan sendiri. Kau jangan. Jadi dia boleh memecahkan belah masyarakat. Sebab itu hari ini, kalau kita nak viralkan boleh, pastikan benda tu benda yang sahih. Macam mana nak tahu sahih tak sahih? Guna konsep tabayyun dalam Islam, tapis. Bagaimana jumpa? Betul ke? Tak betul? Jangan sebarkan. Betul, sebarkan. Yang kedua ialah kasratu soal. Jangan banyak bertanya. Hari ini ramai orang yang banyak bertanya, lagi-lagi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi Allah sebut dalam Quran orang yang bodoh. Sebab apa? Allah rekodkan dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Siapa? Orang Yahudi. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Kenapa orang Yahudi Allah sebut orang yang bodoh? Sedangkan kita hari ini berkiblatkan Yahudi. Engkau kalau nak maju ekonomi, kau tengok Yahudi. Kau kalau nak hebat dalam politik, kau tengok Yahudi. Sedangkan Yahudi Allah sebut orang bodoh, jangan kau ikut. Sebab apa orang bodoh? Sebab kata Allah, dulu ketika mana Allah nak pindahkan kiblat kita yang asal di Baitul Maqdis Palestin, berpindah sekarang di Mekah Baitullahil Haram, orang Yahudi mereka tanya, kenapa pula nak pindahkan elok-elok di Palestin, biar je lah. Nak dipindahkan ke Mekah, kenapa? Disebabkan pertanyaan itu, Allah kata itulah orang-orang yang bodoh. Sebab itu kita hari ini jangan tunggu buat perkara bodoh. Cukup dengan kita mempersoalkan kewajipan, telah menggelarkan kita orang yang bodoh. Kenapa kena bayar zakat? Orang yang susah elok tak kerja terima zakat, kami yang penat-penat kerja kena bayar zakat. Kenapa pula faraid, laki dapat lebih, perempuan tak dapat sama dengan laki, kenapa dapat kurang? Cukup kita mempersoalkan kewajipan-kewajipan yang telah Allah tetapkan, menggelarkan kita orang yang bodoh di sisi Allah. Sebab itu hari ini ada benda yang boleh tanya, ada benda yang tak boleh tanya. Tuan-tuan contoh nak tanya tentang agama, tanyalah, tapi jangan lebih batas. Kadang-kadang saya jadi ustaz ni pening tuan-tuan, orang tanya soalan pelik-pelik. Ni ustaz nak tanya, tanyalah. Saya dah fikir lama dah, daripada zaman Jepun lagi saya fikir. Kenapa? Kenapa solat Jumaat buat hari Jumaat? Saya kata, abang lahir hari apa? Saya lahir hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Mana tahu saya? Saya pun tak tahu, saya kata. Jadi ada orang dia tanya kadang-kadang, yelah kita pun rakyat kan juga. Ada orang tanya musim korban baru ni. Ni ustaz, makcik korban unta bukan lembu lah. Makcik level lain, Alhamdulillah. Tapi itulah ustaz, makcik duk pening juga, risau juga. Kenapa pula? Takut unta yang makcik buat korban tu tak sah pula di sisi agama. Kenapa pula? Yalah, unta tu import daripada Australia. Lepas tu, yalah tak tahulah Islam ke tidak unta tu, kata dia. Itu pula, saya kata nak tengok Islam tak Islam, tengok. Kalau unta tu sunat, Islam lah tu. Kan? Jadi ada orang bertanya, kadang-kadang di luar pemikiran kita. Kita sebagai ustaz pun pening nak menjawab macam mana. Sebab itu hari ini, jangan banyak sangat bertanya. Nak bertanya boleh, tapi tak semua orang mampu menjawab pertanyaan yang kita tanya. Sebab itu orang kalau tanya saya kata wallahu alam. Banyak wallahu alam daripada menjawab. Sebab memang saya tak tahu. Ustaz apa hukum ustaz? Wallahu alam. Ustaz apa hukum? Wallahu alam. Ustaz senang buat kerja wallahu alam, wallahu alam. Dah saya tak tahu nak jawab macam mana. Dulu ada seorang namanya Amir bin seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Tabi'in ini yang hidup selepas zaman sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in. Lepas tabi'in, tabi'in. Ada seorang nama tabi'in namanya Allahumma shalli ala sayyidina, saya tak ingat, Amir bin, saya tak ingat. Datang seorang bertanya kepada dia,
Lalu kata dia, wallahu a'lam, minta maaf aku tak tahu. Lalu orang yang berdekatan dengan tabi'in tadi dia tanya, Tuhan, tak boleh lah begini, orang datang dari jauh-jauh nak tanya tentang masalah agama, Tuhan jawab wallahu a'lam. Kesianlah dia. Kata tabi'in tadi, dia kata, aku tak malu bila mana orang tanya aku jawab wallahu a'lam. Sebab malaikat pun yang dekat dengan Allah pun jawab tak tahu. Dalam surah Al-Baqarah kata malaikat kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, wahai Allah, kami tak tahu kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Malaikat pun kata tabi'in tadi, yang dekat dengan Allah pun kata dia tak tahu, apatah lagi aku yang jauh dengan Allah. Menunjukkan tawaduk seorang ulama. Sebab itu hari ini kalau ada pertanyaan yang tak boleh kita jawab, maka jawab wallahu a'lam. Tapi bukan semua soalan kita jawab wallahu a'lam. Tuan-tuan balik rumah, bini tanya, "Hai bang, lambat sampai ke rumah, selalu pukul 9 dah sampai dah. Ini pukul 10 tak sampai-sampai. Abang ke mana?" Wallahu a'lam. Abang pun tak tahu abang ke mana sebenarnya. Itu tidur luar tu jawapannya. Amboi bang, takkan itu je jawapan. Sedangkan malaikat pun pernah mengatakan wallahu alam, apatah lagi abang, kata dia. Sebab itu hari ini ada jawapan dan soalan yang boleh kita jawab. Jawablah, abang sebenarnya tengok bola tadi, Liverpool lawan dengan Arsenal. Liverpool teruk kena bantai dengan Arsenal, padan muka Liverpool. Oh tengok bola ni, tengok bola. Kedai mana? Kedai janda, kata dia. Kedai janda, padahal dia nak tengok janda, bukan tengok bola sangat pun. Jadi hari ini ada soalan yang boleh kita jawab, jawablah. Tapi kalau tak boleh kita jawab, yang boleh mendatangkan fitnah, katakan dua perkataan wallahu a'lam. Dan yang terakhir kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda yang cukup Allah murka jikalau kita buat ialah wa idha'atul mal, membazir harta. Sebab dulu di zaman jahiliah, orang banyak harta, orang banyak duit, tapi mereka gunakan semuanya itu ke arah kejahilan. Emas dibuat berhala, duit dibuat zina dan sebagainya. Jadi kata Nabi, kalau engkau banyak duit, jangan bazir. Ada orang hari ni duit banyak, dia pergi menjoli ke Genting Highland, ke pusat perjudian. Tanya dia, kenapa Den kau guna duit banyak-banyak pergi Genting Highland? Tak tahu. Jual tanah baru ni dapat 300,000, duit berlambak kat rumah, tak tahu nak buat apa, tu pergi menjoli tu. Jadi kita hari ni kalau duit yang banyak kita ada, maka jangan kita membazirkan. Kerana itulah benda yang cukup Allah murka, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu sajalah perkongsian subuh kali ini, iaitu saya ulang kembali sebagai kesimpulan, 3 perkara yang bila kita buat Allah cukup redha, kata Nabi. Yang pertama, jangan ada sebarang unsur syirik. Yang kedua, berpegang teguh pada agama. Dan yang ketiga, jangan berpecah belah. 3 lagi benda yang Allah murka dalam kehidupan kalau kita buat, kata Nabi. Yang pertama, qila wa qal, viral memviral. Yang kedua, kasratus soal, banyak bertanya. Dan yang ketiga, wa idha'atul mal, membazir harta. Jadi mudah-mudahan apa yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-sama kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.